Selamat petang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, Zaharin hentam Zahid Hamidi. Kononnya uang diterima dari Singapura untuk kepentingan UMNO. Ulasan sepenuhnya. Blogger dan aktivis UMNO Zaharin Muhammad Yassin hari ini menghentam Datuk Ahmad Zahid Hamidi. Kononnya uang yang diterima dari Singapura bagi tujuan kepentingan UMNO. Menurut Zaharin, UMNO tidak pernah menerima wang daripada individu pemegang jawatan dalam UMNO. Sebaliknya, bantuan keuangan disalurkan ke pengurusan UMNO bahagian melalui ibu pejabat UMNO. Sepanjang yang saya tahu, UMNO tidak pernah menerima wang daripada individu pemegang jawatan dalam UMNO. Bantuan ke pengurusan UMNO bahagian melalui ibu pejabat UMNO, katanya dalam aplikasi TikTok. Zaharin turut mencabar Zahid agar membuktikan kepada mahkamah bahawa semua wang yang diterimanya selama 4 tahun itu diberikan kepada ibu pejabat UMNO. Jadi, saya nak bertanya Dr. Ahmad Zahid Hamidi, boleh kamu buktikan di dalam mahkamah bahawa semua wang yang kamu terima selama 40 bulan telah dihantar atau diberikan kepada ibu pejabat UMNO untuk tujuan pengurusan UMNO termasuk di 191 UMNO bahagian, kata beliau. Beliau turut mengiyakan apa yang dikatakan Tun Dr. Mahathir Mohamad selama ini bahawa Zahid seorang penyamun, perompak di dalam UMNO. Hai, Dr. Ahmad Zahid Hamidi, kamu ini memperkayakan diri kamu. Yang kaya ialah keluarga kamu, yaitu ringgit ke surga. Siapa yang kaya, dia dan keluarganya. Inilah penyamun, perompak di dalam UMNO yang dikatakan oleh Tun Dr. Mahathir, katanya lagi. Zaharin juga hairan dalam minggu ini tidak ada seorang pun ahli UMNO yang terperanjat beruk bila dimaklumkan mahkamah bahawa timbalan Presiden UMNO masa itu, Ahmad Zahid Hamidi, menerima jutaan duit dari Singapura, kononnya bagi tujuan kepentingan UMNO. Yang anehnya, pemimpin dan ahli UMNO bingung, bodoh, bahlul dan tidak berakal, seolah-olah orang yang korup berjuta-juta ringgit wang boleh diangkat menjadi pemimpin hanya kerana sebahagiannya menerima dedak. Kita harus menyingkirkan pemimpin seperti mereka demi kesinambungan perjuangan UMNO, katanya. Semalam Mahkamah Tinggi diberitahu wang yang diberikan Ultra Kirana Sdn Bhd kepada bekas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi adalah sumbangan politik. Ia bukannya rasuah, kata bekas pengarah UKSP Harry Lee Wui Kun ketika sesi soal balas oleh Peguam Hamidi Muhammad Noh yang mewakili Ahmad Zahid dalam perbicaraan kes rasuah sistem visa luar negara VLN. Lee memberitahu mahkamah semalam bahawa syarikatnya membayar secara tunai dalam dolar Singapura setiap bulan kepada Ahmad Zahid dari 2014 hingga 2018 berhubung kontrak VLN. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Sila tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel ini. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysiaku, kita jumpa lagi. Bye-bye. Bongkar, 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 jangan tak bongkar. Bongkar sampai terlonde. Isu perkahwinan Najib masih hangat diperkatakan di media sosial. Ada orang kata, cukuplah tu, jangan lagi ulas tentang perkahwinannya. Macam mana kita tak nak ulas kalau Najib sendiri tak tampil, perempuan tu tak tampil sendiri, mau mengiyakan atau menidakkan, kan? Itu yang menjadi persoalan kepada kita semua. Jadi kita ambil kesempatan untuk mengulas demi mengulas sehingga Najib tampil sendiri buka mulut. Kemarin Najib sebenarnya sudah buka mulut, tapi apa yang Najib respon, apa yang Najib katakan adalah beliau hanya jawab no, 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 no. Itu saja respon daripada Najib. Jadi kita pun tak tahulah apa yang berlaku sebenarnya.
dalam keluarga Najib, terutamanya kepada Rosmah Mansur. Ialah wanita yang tular bersama dengan Najib, yang mengepit tangan Najib dengan erat-erat itu, jauh lebih cantik, jauh lebih muda, gebu putih, dan hidungnya pula original. Pipinya juga original, mukanya juga original, rambutnya juga diikat, tak seperti naik ke bulan. Tapi ada 3 persoalan netizen yang perlu kita jawab. Pertama, 2 tahun yang lepas, satu kontroversi juga melibatkan Najib tentang perkawinan. Najib dikatakan telah berkahwin dengan seorang wanita berusia 50 tahun pada waktu itu. Walau bagaimanapun, pada masa tersebut, wanita tersebut telah menafikan dan telah membuat laporan polis. Jadi kalau sudah buat laporan polis, kita terima itu sebagai penafian yang memang sah, tidak benar. Maksudnya, memang Najib tak kawin dengan perempuan itulah. Tapi yang sekarang ini persoalan netizen hari ini. Yang sekarang ini, wanita yang tular ini, sampai ke hari ini sudah masuk hari keempat isu hangat ini. Tapi wanita ini tak tampil-tampil juga buat penafian, apalagi nak buat laporan polis. Jadi ini makin menimbulkan sakwa sangka kepada semua netizen penduduk Malaysia, khususnya para pemerhati politik. Kenapa wanita itu tak muncul tiba, tak buat penafian kalau benar Najib tak kawin dengan dia? Atau memang sudah kawin pun, itu sebab mereka tak buat penafian. Wanita itu tak tampil datang ke balai polis untuk buat penafian. Mungkin benar. Tapi yang kita risau, kalau dalam diam ada diam. Ada udang di sebalik mie. Apa yang kita katakan dalam diam ada diam? Diam-diam dalam perahu, lama-lama tahu juga. Mungkinlah, tak tahulah. Adakah perkawinan ini ditakuti atau tidak? Kita pun tidak tahu. Itu persoalan pertama. Kenapa wanita ini tak menafikan, muncul dan buatlah laporan polis sekiranya ini adalah fitnah semata-mata. Buatlah laporan polis supaya tidaklah nama tu makin hari makin dijajah kan. Yang kedua, netizen bertanya, ulang lagi pertanyaannya. Apa status sebenarnya Rosmah dan Najib sekarang ini? Itu yang mereka tanya. Apa status Rosmah dengan Najib? Kerana Rosmah pun tak buka mulut, Najib pun tak buka mulut. Rosmah ini biasanya dia cepat buka mulut. Tapi kenapa kali ini dia diam-diam je kan? Adakah Rosmah dan Najib sudah bercerai? Ataupun Najib sudah ceraikan Rosmah? Ataupun memang Rosmah dah tahu tentang perkawinan ini dan telah merestui perkawinan ini, tapi dalam diam-diam tak beritahu siapa-siapa. Kita harap Rosmah tampillah, berikan pengakuan, berikan penjelasan, pencerahan tentang suami anda ini, yaitu bosku Najib. Benarkah Najib sudah berkahwin atau apa status perkawinan anda sekarang? Saya berdoa supaya status perkawinan mereka dalam keadaan yang baiklah. Ialah bukan dosa pun kan, bukan dosa pun kalau Najib nak kahwin lagi. Bagi mereka tidak ada masalah sebab Najib mampu, dia lebih daripada mampu. Cuma orang tanyalah, sampai ke hari ini masih orang tanya, Najib beli ubat berani kat mana? Ramai lelaki di luar sana yang bertanya kepada Najib beli ubat berani dekat kedai mana? Dekat kedai mana ada jual ubat berani? Tak tahulah, dorang tanya begitu kenapa? Mungkin mereka nak tirulah kali, supaya lebih berani meniru seperti Najib bosku. Itu persoalan yang kedua. Rosmah apa kedudukannya dengan Najib? Sudah berpisah ataupun memang direstui oleh Rosmah sendiri hubungan Najib ataupun perkahwinan barunya? Itu soalan yang ketiga yang dilemparkan oleh netizen adalah, apa pasal Najib tak beri komen, respon dengan segera tentang hal ini? Kerana Najib tahu perkara ini boleh dijadikan senjata politik oleh pihak pembangkang maupun musuh-musuh politik Najib.
Kenapa Najib biarkan hal ini terus-menerus berleluasa? Padahal adalah lebih baik menurut Sabudin, berita yang baik perlu dikongsi. Perkara baik jangan disembunyikan. Perkara yang jahat itu yang perlu disembunyikan dan harus dielak-elakkanlah. Itulah yang kita mau. Supaya Najib tampil memberi penjelasan, beritahulah cerita yang sebenar supaya tidak ada lagi masalah di belakang hari maupun perkara ini terus menular menjadi senjata politik yang akan menghancurkan Najib, menyerang Najib sampai bila-bila. Saya percaya kalau Najib dapat selesaikan ini, dia buat pengakuan dengan segera, saya amat yakin para musuh politik Najib akan terdiam, tidak akan berdapat menggunakan isu ini lagi untuk menyerang Najib. Jadi cepat-cepatlah lah bosku. Janganlah takut pula nak mengaku. Apa nak takut? Itu bukan perkara yang salah pun. Itu perkara yang baik. Itu perkara yang baik. Ataupun Najib akan jawab nanti lagi, dia pun tak tahu. Asik-asik jawab tak tahu. Asik-asik jawab tak tahu. Tahulah bah. Janganlah bah sampai semua perkara pun tidak tahu kan. Banyak perkara yang harus diketahui. Najib, oh Najib, tolong beritahu yang kau tahu hal itu. Janganlah diam-diam. Cepatlah Najib, berikan reaksi kamu. Dan untuk makluman kamu semua paparazzi, semua cyber trooper, pemerhati politik sudah mula menyiasat siapa wanita idaman Najib yang hebat itu. Muda, lembut, gebu putih, orang bilang. Yang paling penting lagi, menurut kajian netizen, wanita ini bekas pramugari, bekas istri kepada seorang komposer musik, mempunyai 3 orang anak lelaki, dan tentulah masih muda dan cantik. Itu sebab Najib pilih. Dia mempunyai cita rasa yang luar biasa. Hebat juga bosku ini. Itu dulu untuk kali ini. Bongkar jangan tak bongkar, bongkar sampai terlondeh. Kita jumpa lagi. Bye-bye.